Saya tertarik dengan nasihat yang diberikan oleh Maulana Syekh Ali Jumaah hafizahullah ketika diminta oleh Ustaz Hasan dalam channel CBC Wallahu A'lam. Bila ditanya kepada Maulana Syekh Ali, apa yang Syekh boleh bagi nasihat kepada umat sekarang ini, kepada masyarakat Islam, nak kena buat apa dalam 1 minit? Nah, 1 minit terakhir sebelum tamat majlis pada malam tersebut, maka diminta oleh Ustaz Hasan, pengacara majlis tu, untuk Syekh Ali bagi khulasah apa yang perlu dibuat oleh umat sekarang. Kata apa kata Maulana Syekh Ali Jumaah? Kata Maulana Syekh Ali Jumaah satu perkataan dia sebut. La budda alaina an nata'allam. Nah, itu dia. Nah, nahnu nahtaj ila at-ta'lim. Itu maksud Maulana Syekh Ali. Perlu kepada pengajian. Perlu bagi kita menambahkan ilmu. Nah, perlu membanyakkan bacaan kita dengan bacaan yang berfaedah. Jadi kata Maulana Syekh Ali, dikhulasahkan hijrah kita pada tahun ini yang patut kita lakukan apa dia? Nata'allam. Belajar. Mengaji. Teruskan pengajian. Teruskan beramal. Teruskan bersama dengan para salihin, para awliya Allah Subhanahu wa taala, tinggalkan persepsi. Nah, dan pada waktu inilah kita perlu memilih seperti mana yang disebut dipilih oleh baginda Rasul dalam pertemanan beliau dalam perjalanan. Maka perlu memilih teman kita pada waktu ini, siapa kita nak bersama. Karena tu al-Imam bila mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memilih Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu taala anhu sebagai teman beliau dalam perjalanan, dan memilih Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu untuk menggantikan beliau, memberikan wada'i, barang-barang yang ditinggalkan oleh Arab kepada Sayyidina Rasul untuk disimpan, dijaga oleh baginda Rasul, diberikan kembali kepada pemilik-pemiliknya. Maka Nabi memilih Sayyidina Abu Bakar dalam perjalanan, memilih Sayyidina Ali sebagai orang yang akan menggantikan beliau di tempat tidur. Maka pilihan baginda Nabi ini adalah pilihan yang sepatutnya kita jadikan sebagai pedoman. Tamam? Pilihan yang sepatutnya kita jadikan sebagai panduan apa yang patut kita lakukan untuk kita memilih dalam tariq ilallah. Sebab tu kata sebahagian ulama, ar-rafiq qabla at-tariq. Teman sebelum kita berjalan. Kena pilih dulu je teman sebelum kita berjalan. Teman yang boleh untuk membawa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Teman yang boleh untuk mendekatkan kita kepada Allah. Bukan teman yang akan menambahkan persepsi kita kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan teman yang akan semakin menambahkan kerancuan fikiran kita kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan teman yang akan menambahkan lagi kebimbangan kita dengan dunia. Tak. Nah, tapi teman yang akan membawa kita kepada Allah, teman yang akan mendekatkan kita kepada amal, teman yang akan menyebabkan kita akan semakin kuat untuk kita meneruskan pengajian, mengaji dengan lebih lagi, mempelajari ilmu dengan guru dan ahlinya, dan kemudian selalu mengikuti majlis zikir, meneruskan salawat, melazimi salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam apa jua urusan kita sekalipun. Maka insya-Allah kita akan diberikan panduan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tamam? Jadi ini khulasah daripada apa yang patut kita lakukan, dan kesimpulan keseluruhannya apa dia? La budda alaina an nata'allam. Perlu bagi kita untuk belajar dan terus belajar. Perlu bagi kita untuk terus menambahkan ilmu. Para guru, para asatizah perlu menambahkan ilmu mereka. Tidak perlu rasa cukup dengan apa yang ada. Perlu letakkan masa mereka untuk belajar. Jangan hanya untuk nak mengajar sahaja. Kena ada masa belajar. Kena reti masa kata kita ini juga ada kekurangan. Fawqa kulli dhi ilmin alim. Maka kena belajar dan terus belajar, dan tidak ada istilah berhenti belajar dan hanya nak mengajar sahaja. Tidak ada istilah tersebut. Bagi pelajar, teruskan belajar. Jangan berhenti dengan belajar. Malah zaman fitnah yang berlaku ini, banyak berlaku kekangan dalam pengajian, tetapi diberikan keluasan oleh Allah Ta'ala dengan adanya sistem dan juga teknologi moden yang ada. Maka kita boleh pilih untuk kita gunakan pada mana tempat yang patut kita gunakan. Ada yang menggunakan pada jalan yang baik, maka jadi baik. Jadi teknologi yang ada ni zul wajhain, atau bukan zul wajhain, silahain, ataupun zu janibain. Ada dua arah. Sama ada untuk memotong kita ataupun untuk memberikan manfaat kepada kita. Dia macam pisau. Kalau boleh digunakan untuk memotong makanan yang kita nak makan, boleh juga digunakan untuk membunuh manusia yang lain.
maka begitulah teknologi yang ada di tangan kita. Kalau digunakan dengan baik, maka baiklah hasilnya. Kalau digunakan dengan buruk, maka buruklah hasilnya.